Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Niza binti Muhammad Razin. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan konsep pendidikan dan juga konsep keadilan. Yang pertama, konsep pendidikan. Ajaran Islam yang mengajar manusia tentang melakukan perkara yang baik. Yang kedua, menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Yang ketiga, konsep pendidikan untuk membina kepribadian. Contohnya, memperkukuhkan iman dan akidah. Seterusnya, untuk konsep keadilan, konsep keadilan ialah berlaku adil kepada semua lapisan masyarakat tak kira kaum, bangsa dan sebagainya. Penekanan Islam dalam kitab suci Al-Quran. Mengelakkan penganiayaan terhadap hak orang lain. Definisi konsep pendidikan dan juga konsep keadilan. Untuk konsep pendidikan, pengertian bagi pendidikan ialah proses menyampaikan ilmu kepada individu untuk membentuk kepribadian sendiri. Contohnya, proses yang dilakukan ialah latihan mental dan juga fizikal. Maksud konsep pendidikan dari pandangan tokoh Islam iaitu Al-Jamali ialah pendidikan adalah proses untuk mencorakkan diri individu. Manakala dari pandangan tokoh Barat iaitu Schofield 1974, pendidikan sebagai latihan yang diberikan sesuai untuk naluri mulia yang terawal yang ada dalam diri kanak-kanak. Seterusnya, konsep keadilan. Konsep keadilan daripada segi pengertian, adil merupakan penjelasan dan perbuatan yang seimbang antara hak dan kewajipan dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di pandangan Ibnu Manzur ialah keadilan ialah sesuatu yang sudah mantap dalam fikiran sebagai perkara yang lurus. Menurut pandangan Al-Mawardi, adalah bermaksud bercakap jujur, benar dan jelas, menjauhi segala perkara haram dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang masalah kajian dan pendekatan Islam dari segi konsep pendidikan. Masalah kajian yang pertama dari segi konsep pendidikan adalah isu tentang tekanan pembelajaran jarak jauh secara dalam talian, iaitu online learning. Terdapat banyak cabaran yang perlu ditempuh oleh para pelajar seperti masalah rangkaian internet yang lemah, perkhidmatan internet yang mahal, kurang dalam kemahiran teknologi, persekitaran yang kurang kondusif dan struktur pembelajaran yang kurang jelas. Selain itu, tekanan yang berlaku di kalangan pelajar ini juga adalah disebabkan tidak pandai untuk menguruskan komitmen belajar dan masa peribadi. Seterusnya, kita bergerak kepada pendekatan Islam bagi solusi yang pertama, mengamalkan nilai keagamaan dalam diri. Sebagai umat Islam yang beriman, sudah tentulah kita akan meminta jalan penyelesaian yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa kepadanya. Ini kerana doa merupakan senjata orang mukmin. Yang kedua, kita perlulah mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyakkan zikir harian agar dapat menyucikan hati dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara mungkar. Seterusnya, masalah kajian yang kedua dari segi konsep pendidikan adalah isu tentang komunikasi antara pendidik dan pelajar. Komunikasi antara para pelajar dan pendidik amatlah penting bagi membantu pemahaman pelajar tentang sesuatu subjek. Akan tetapi, sesetengah pelajar mengalami masalah bertanya dan cepat merasa bosan kerana suasana pembelajaran yang tidak seronok berbanding secara fizikal. Perkara sebegini menyukarkan para pelajar untuk bertanyakan soalan, menjawab soalan yang diajukan ataupun bertanya mengenai subjek pelajaran yang kurang jelas. Kita bergerak kepada pendekatan Islam. Solusi bagi masalah yang kedua adalah membangunkan komunikasi yang baik dan mengenali antara satu sama lain. Komunikasi dua hala antara para pelajar dan guru adalah kunci kepada sistem pembelajaran yang baik dan pelajar juga perlu mengaktifkan diri ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum, nama saya Azwina binti Ahmad Zambari dan saya akan membentangkan masalah kajian dan juga pendekatan Islam bagi konsep keadilan. Untuk masalah kajian yang pertama bagi konsep keadilan ialah isu tentang keganasan Israel terhadap Palestin. Seperti yang kita semua sudah maklum, di mana pada minggu malam terakhir bulan Ramadan tahun ini, umat Islam telah digemparkan tentang serangan tentera-tentera Israel yang menyerang warga Palestin yang sedang beribadat di Masjid Al-Aqsa. Di gambar ini kita dapat lihat
Sedangkan tentera Israel sangatlah tidak bertamadun dan zalim kerana ramai penduduk warga Palestin yang tercedera dan ada juga yang meninggal dunia disebabkan serangan tersebut. Bukan itu sahaja, tentera Israel juga telah merampas tanah milik penduduk Palestin secara haram. Mereka menghalau penduduk Palestin daripada kediaman rumah mereka. Di sini kita dapat lihat bahawa hak perlindungan yang adil bagi warga Palestin tidak terbela. Manakala untuk pendekatan Islam bagi isu tersebut adalah dengan memberikan sumbangan dan dorongan yang kuat. Ini kerana ianya merupakan tanggungjawab semua Muslim untuk membantu saudara sesama Islam kita yang berada dalam kesusahan. Kita boleh memberikan sumbangan dalam bentuk wang dan paling utamanya ialah doa untuk mereka. Selain itu, dengan melakukan protes kepada negara Israel secara terang-terangan iaitu melalui berkempen dan juga secara maya iaitu melalui media sosial. Dan negara-negara Islam yang lain perlulah berganding bahu demi memperjuangkan hak keadilan bagi penduduk Palestin. Kita teruskan dengan masalah kajian yang kedua iaitu isu tentang diskriminasi antara warna kulit dan kaum. Ini kerana terdapat layanan yang tidak adil diberikan kepada mereka yang berkulit hitam ataupun kaum yang berlainan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Di ayat ini telah menunjukkan bahawa semua manusia itu sama di sisi Allah melainkan ketakwaannya. Oleh itu, kita perlu bersikap adil tidak kira darjat, bangsa, agama dan warna kulit kepada setiap masyarakat. Teruskan lagi dengan pendekatan Islam bagi isu tersebut iaitu melaksanakan perlindungan hukum dan membuat kempen kesedaran, iaitu dengan memperkuatkan perlindungan hukum ke atas mereka yang menjadi mangsa diskriminasi agar mereka lebih kuat untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Yang kedua iaitu melakukan kempen kesedaran kepada orang umum seperti di Amerika Syarikat yang adanya gerakan hak asasi manusia antarabangsa dengan moto mereka iaitu Black Lives Matter. Dengan adanya asas keadilan dalam diri setiap masyarakat, maka setiap individu akan berasa aman dan terjamin. Kita teruskan dengan masalah kajian yang terakhir iaitu isu tentang penderaan ke atas kanak-kanak. Isu ini amat serius kerana seperti kita tahu kanak-kanak merupakan anugerah daripada Allah SWT. Isu ini berlaku mungkin kerana salah faham tentang cara mendidik yang membawa kepada penderaan kepada kanak-kanak. Selain itu, kurang didikan moral dalam diri juga penyebab kanak-kanak menjadi bangsa dera dan tidak mendapatkan layanan yang adil. Oleh itu, pendekatan Islam bagi mengatasi isu ini ialah dengan memperketatkan hukuman serta mengendalikan kaunseling dan menerapkan nilai-nilai moral dalam diri, iaitu memperketatkan hukuman kepada si pelaku agar mereka menyesali perbuatan tersebut. Yang kedua, mengadakan kaunseling bersama si pelaku untuk mengetahui punca berlakunya kes tersebut agar dapat menanganinya pada masa akan datang, dan menerapkan nilai-nilai moral dalam diri dengan cara mewujudkan program atau pusat kerohanian agar setiap individu dapat menghayati nilai-nilai moral dalam diri. Seterusnya, saya Ani Nurfahana akan menerangkan tentang hikmah solusi masalah dalam konsep pendidikan dan juga konsep keadilan. Hikmah solusi masalah dalam konsep pendidikan bagi isu yang pertama iaitu isu pembelajaran secara jarak jauh adalah hikmahnya dapat melahirkan generasi yang bijak menangani diri sendiri. Hal ini demikian kerana jika seseorang itu mengamalkan nilai keagamaan dalam kehidupan seharian mereka, akan membuatkan jiwa mereka sentiasa tenang. Hati yang tenang juga akan membuatkan mereka sentiasa berfikir secara tawaduk dan sentiasa yakin bahawa Allah SWT akan membantu mereka memberi petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Secara tidak langsung, seseorang itu juga akan menghindarkan diri daripada gangguan emosi yang melampau seperti masalah kemurungan dan kecelaruan yang disebabkan oleh kesan daripada pembelajaran secara jarak jauh ini. Untuk isi yang kedua adalah isu berkaitan dengan komunikasi antara para pendidik dan pelajar. Hikmahnya adalah dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara pendidik dan pelajar. Untuk isu yang seterusnya adalah isu penghayatan mengenai pendidikan dalam diri masyarakat. Hikmahnya adalah dapat membentuk jati diri yang berguna kepada agama, bangsa dan masyarakat. Hikmah solusi masalah dalam konsep keadilan bagi isu yang pertama iaitu isu tentang kekedaman Israel terhadap rakyat Palestin. Dengan memberi sumbangan dan dorongan yang kuat kepada rakyat Palestin, ia dapat mendorong kita menjadi manusia yang berbudi pekerti. Kerana dengan cara ini, kita dapat membuktikan rasa kecintaan kita sesama saudara Islam walaupun kita tidak mampu untuk menolong mereka secara fizikal. Untuk isu yang kedua iaitu tentang isu diskriminasi warna kulit dan kaum. Hikmahnya adalah golongan ini dapat hak perlindungan yang asasi kerana isu ini sangat menyentuh sensitiviti mereka dan ianya sangat tidak adil bagi mereka kerana mereka tidak mendapat hak layanan yang sama rata seperti orang lain. Untuk isu yang ketiga iaitu isu penderaan ke atas kanak-kanak. Hikmahnya adalah
golongan kanak-kanak akan mendapat hak perlindungan diri daripada ancaman musuh. Hal ini demikian kerana dengan adanya usaha kerajaan untuk memperketatkan undang-undang dan juga penerapan nilai-nilai moral dalam diri masyarakat, kes jenayah yang melibatkan golongan kanak-kanak seperti kes penderaan secara fizikal, kes penderaan seksual dan lain-lain lagi, ini dapat membantu kanak-kanak mendapat hak perlindungan dan dapat menegakkan keadilan bagi mereka yang menjadi mangsa dalam kes jenayah ini. Assalamualaikum, nama saya Atira Khairina binti Zuhaimi. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulan bagi konsep pendidikan ataupun al-ta'dib ialah guru dan pendidik perlu menitikberatkan konsep ini kerana ia merupakan konsep yang penting dalam mendidik. Tetapi, pendidik atau para pengajar mestilah memahami apa itu konsep ta'dib sebelum mengamalkannya. Mereka juga perlu memiliki ilmu dan kemahiran bagi menjanakan konsep ini. Oleh hal yang demikian, mereka haruslah yakin dengan ilmu yang mereka sampaikan. Agenda utama dalam pendidikan ialah adab dan ibadah supaya dapat memastikan pembentukan sasiah pelajar yang seimbang. Kesimpulan bagi konsep keadilan pula ialah kita sebagai manusia hendaklah menjadi seorang yang adil dalam semua aspek. Hal ini kerana negara akan menjadi aman sekiranya rakyat mengamalkan konsep keadilan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, keadilan merupakan kunci kepada kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.